Pernahkah kamu melawat ladang pokok getah? Terdapat banyak kawasan pokok getah di Malaysia. Tahukah kamu nama saintifik bagi pokok getah ialah Hevia brasiliensis? Seperti mana yang kamu telah pelajari dalam subjek sejarah, pokok getah merupakan khazanah yang penting untuk pembangunan ekonomi kerana ia adalah sumber utama getah asli, iaitu melalui penghasilan lateks. Tahukah kamu apa itu lateks? Senang je. Lateks ni sebenarnya adalah susu getah asli. Yang kamu panggil susu getah itulah. So, sekarang dah boleh sebut lateks lah. Barulah nampak kamu belajar sains sikit kan? Jom kita teroka lagi tentang lateks. L-A-T-E-K-S, lateks. Lateks dapat kita peroleh daripada batang pokok getah itu sendiri dengan cara kita menoreh batang tersebut. Susu getah asli yang diperoleh ini akan diproses menjadi getah asli. Jadi, getah asli yang telah diproses atau kita panggil sebagai polimer semula jadi inilah yang mampu membangunkan ekonomi negara kita dengan penghasilan barangan-barangan yang sesuai untuk kegunaan tertentu dalam kehidupan harian kita. Apakah ciri-ciri getah asli ya? Jom kita lihat. Berikut adalah ciri-ciri asal getah asli. Kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik yang baik dan tidak telap udara. Bagaimanakah kita boleh kata ia memberi manfaat? Sedangkan ada juga ciri-ciri yang menjadikan ia mempunyai sifat yang kurang sesuai. Jangan kamu tak tahu, jika ia kurang sesuai, kita akan melakukan pula proses pemvulkanan getah sebagai langkah penyesuaian untuk penghasilan ciri yang sesuai dengan fungsi barangan yang hendak kita hasilkan nanti. Tapi relaxlah dulu, kita akan belajar pemvulkanan getah pada next video. Untuk sambungannya berkaitan dengan getah asli tadi, jadi hari ini kita akan lihat dahulu apakah yang terjadi kepada lateks sekiranya ditambah asid atau alkali ke dalamnya. Jadi, untuk memahami dengan lebih lanjut, jom kita fokus pada video animasi ini. Tindakan asid dan alkali terhadap lateks. Di dalam lateks, terdapat banyak molekul getah yang berbentuk rantaian. Molekul-molekul ini diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Ia juga dikelilingi oleh cas-cas negatif pada permukaan luar membran tersebut. Keadaan ini menyebabkan molekul-molekul getah saling menolak antara satu sama lain dan ia wujud dalam bentuk cecair. Tindakan yang pertama, asid ditambah ke dalam lateks. Apabila asid ditambah ke dalam lateks, akan hadirnya ion-ion hidrogen iaitu H+ yang bercas positif daripada asid tersebut yang akan bertindak meneutralkan cas negatif pada keseluruhan permukaan membran protein. Tanpa cas-cas negatif tersebut, molekul-molekul getah ini akan berlanggar antara satu sama lain. Dan pelanggaran ini akan menyebabkan membran protein tersebut pecah seperti dalam gambar ini. Kemudian, rantaian polimer getah tersebut akan keluar dan saling berbelit antara satu sama lain dan akhirnya membentuk gumpalan pepejal. Namun, jika tidak ditambah asid sekalipun, lateks yang dibiarkan itu lama-kelamaan ia tetap akan menggumpal juga. Ini adalah akibat daripada tindakan bakteria yang menghasilkan asid secara semula jadi. Dan seterusnya, ia akan meneutralkan membran protein molekul getah. Keadaan ini dipanggil sebagai proses penggumpalan lateks. Sekarang, cuba kamu fikir, kalau lateks tadi menggumpal, agak-agak bagaimanakah caranya lateks tu boleh dikekalkan dalam bentuk cecair?
Tindakan 2 apabila alkali ditambah ke dalam lateks. Apabila alkali ditambah ke dalam lateks, akan adanya kehadiran ion-ion hidroksida iaitu OH- daripada alkali yang akan menetralkan ion hidrogen daripada asid bakteria yang menyebabkan penggumpalan tadi. Tanpa asid, cas-cas negatif akan kekal pada membran protein dan molekul getah tetap menolak antara satu sama lain. Jadi, apabila tiada pelanggaran antara molekul berlaku, maka molekul getah akan kekal dalam keadaan cecair dengan kehadiran alkali di dalam lateks. Kesimpulannya, tindakan asid terhadap lateks akan menyebabkan penggumpalan lateks. Manakala tindakan alkali terhadap lateks akan menyebabkan lateks kekal dalam keadaan cecair. Untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu tentang tindakan asid alkali terhadap lateks ini, siapa-siapa yang kat rumah dia ada susu getah tu, bolehlah kamu cuba lakukan aktiviti inquiry part 21 iaitu aktiviti 9.4 pada halaman 195 dengan hanya menggantikan asid dan alkali tersebut dengan apa-apa saja bahan yang ada di rumah kamu. So, asid etanoik tu kamu bolehlah gunakan cuka dan juga alkali tu kita gunakan larutan amonia. Kemudian campur je ke dalam lateks. Dan akhirnya kamu akan buat pemerhatian. Kemudian kamu boleh kongsikan pemerhatian kamu kepada rakan-rakan yang lain. Menarik bukan? Jadi, itu sahaja pembelajaran kita untuk video kali ini. Nak tahu lagi tentang pemvulkanan getah yang cikgu dah sebut tadi? See you in next video.